Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak sambung dengan 5.2 iaitu berkaitan dengan larutan dan juga kadar keterlarutan. Okey, jadi dalam subtopik ni kamu kena faham dulu apa itu larutan. Okey, larutan adalah hasil campuran apabila zat terlarut melarut di dalam pelarut. Okey, jadi untuk menghasilkan larutan mestilah ada zat terlarut dan juga pelarut. Okey, jadi kita tengok dulu maksud zat terlarut. Zat terlarut adalah bahan yang boleh melarut dalam cecair. Okey, maksudnya kita letakkan sesuatu bahan dalam sebarang cecair. Okey, kemudian pelarut pula adalah cecair yang boleh melarutkan bahan. Okey, contoh dia. Okey, cikgu ada satu bikar air kosong ataupun air suling. Okey, jadi air ni ataupun cecair kita namakan dia sebagai pelarut. Okey, cecair yang boleh melarutkan bahan. Maksudnya air suling ni dia boleh melarutkan bahan. Larut. Maksud larut adalah bila kita letakkan sesuatu bahan di dalam air. Contoh, bahan tersebut adalah zat terlarut. Katalah contoh zat terlarut ni cikgu letak gula. Contoh cikgu letak gula. Air suling cikgu campurkan dengan gula. Gula kita panggil sebagai zat terlarut apabila kita masukkan gula ke dalam cecair ataupun air suling. Okey, jadi apabila gula hilang sepenuhnya dalam cecair ni, kita panggil sebagai larutan gula. Okey, biasa kita panggil air gula. Okey, air gula. Selalunya sesetengah orang dia suka menghasilkan air gula kalau sebelum tetamu datang ke rumah. Contoh pada musim perayaan. Kalau musim perayaan, orang asyik main rumah saja. Jadi tak larat nak bancuh gula. Kita bancuh gula siap-siap, kita buat air gula. Cara dia senang. Sama macam ni. Mestilah ada air. Okey, ataupun pelarut. Okey, bila kita campurkan dengan gula, gula tu kita namakan sebagai zat terlarut. Jadi, campuran kedua-duanya kita namakan sebagai larutan. Kalau kamu letak zat terlarut ni, dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi juga garam. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya. Okey, yang ni sama. Okey, contoh di sini, contohlah kita ada serbuk warna kuning, pewarna kuning. Okey. Lepas tu kita campurkan dengan air. Okey, jadi cuba namakan dekat sini. Okey, yang serbuk kuning dengan air, yang mana satu zat terlarut? Yang mana satu pelarut? Okey, jadi di sini yang serbuk kuning ni, okey, boleh jadi brown sugar ke, contohlah brown sugar. Okey, jadi ini boleh jadi, ini adalah zat terlarut. Zat terlarut. Zat terlarut lah. Nak tulis lambat ni kalau cikgu tulis. Okey, zat terlarut. Manakala air ni pula, air ni, ini adalah pelarut. Pelarut. Jadi bila kita campurkan kedua-duanya, kita namakan sebagai larutan. Larutan. Cikgu tulis tak habis no. Sebabnya lambat. Ambil masa nak tulis ni. Lepas tu tulisan tak cantik. Tak faham sikit. Okey, kemudian kita tengok pula. Okey, larutan dia ada jenis-jenis dia. Dia ada perbezaan kepekatan. Okey, yang mana dia ada larutan cair ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dilute. Okey, cair. Kemudian kita ada larutan pekat, concentrated. Dan yang ketiga kita ada larutan tepung, saturated. Okey. Jadi kita nak tengok dengan lebih jelas apakah maksud ketiga-tiga. Okey, aku tunjuk yang ini. Okey, larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Okey, kita tengok dulu larutan cair. Okey, larutan cair mempunyai sedikit zat terlarut, sedikit sahaja.
Okey, kalau kamu tengok ketiga-tiganya mempunyai isi padu air yang sama. Sama banyak. Yang berbeza di sini adalah kandungan zat terlarut. Okey, jadi kita tengok larutan cair dulu. Larutan cair ni dia mempunyai sedikit zat terlarut. Okey, bila dia ada sikit saja zat terlarut di dalam pelarut, pelarut ni air ni lah pelarut. Okey, jadi dia ada banyak ruang di dalam pelarut ni. Kamu boleh nampak sendiri dia ada banyak ruang kosong. Jadi dia boleh melarutkan banyak zat terlarut lagi. Maksudnya kamu boleh masukkan lagi zat terlarut sebab dia masih ada banyak ruang. Okey, untuk larutan pekat pula kita tengok dia mempunyai banyak zat terlarut. Kamu boleh nampak ada banyak berbanding dengan larutan cair. Dia mempunyai zat terlarut yang banyak. Okey, jadi bila dia dah mempunyai banyak zat terlarut, dia boleh melarutkan sedikit zat terlarut lagi. Boleh masukkan sikit saja lagi, okey, ke dalam pelarut larutan pekat. Okey, yang ketiga adalah larutan tepu. Yang ni kita panggilkan, kalau kamu pernah dengar lah, orang pernah sebut perkataan tepu. Okey, kita tengok tepu. Larutan tepu mengandungi jumlah zat terlarut yang maksimum. Maksudnya dia dah ada sangat banyak. Kalau tadi banyak, yang ni dah sangat banyak. Okey, maksimum dah sehabis mungkin. Jadi dia tidak boleh melarutkan sebarang zat terlarut lagi. Kalau kamu masukkan lagi zat terlarut, contoh kamu ketegak, degil, kamu nak masukkan lagi zat terlarut dalam larutan tepu. Apa yang akan berlaku kepada larutan tepu ni? Okey, kamu akan dapati zat terlarut dia tidak akan melarut, dia tidak akan hilang dalam larutan tepu. Kamu akan nampak ada zat terlarut di dasar bikar. Itu menunjukkan larutan tersebut adalah larutan tepu. Sebab apa dia tak boleh melarut? Sebab dia dah ada kandungan zat terlarut yang maksimum, tidak boleh melarutkan lagi sebarang zat terlarut. Okey. Kemudian kita tengok pula, okey, cuba tengok gambar di sini. Kalau kita tengok daripada kiri ke kanan, daripada sinilah. Daripada sini ke sini, bergerak ke sini. Pada pendapat kamu, yang manakah larutan cair, yang manakah larutan pekat? Kalau kita tengok anak panah pun jelaslah, sini cair. Ini adalah paling cair sekali. Paling cair. Okey, bila bergerak makin ke kanan, okey, yang hujung sekali yang kanan ni, ini adalah larutan pekat. Okey, kita boleh nampak dari segi perbezaan dia dekat situ. Okey. Kemudian, tadi kita dah belajar tentang jenis-jenis larutan. Jenis-jenis larutan ada 3, larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Sekarang ada satu lagi yang kita nak tengok, iaitu perbezaan antara larutan dan juga ampaian. Yang ni bukan ampaian baju. Okey, kita nak tengok apakah perbezaan antara larutan dan juga ampaian. Okey, kalau larutan adalah campuran jernih. Okey, campuran jernih, dia mestilah jernih yang terhasil apabila zat terlarut larut dalam pelarut. Okey, contoh di sini kalau kita tengok ada air suling, air masak, kita masukkan gula ke dalam dia. Okey, kita akan dapati selepas gula tu melarut di dalam air masak ni, dia punya larutan tu jernih warna dia. Itu adalah larutan. Manakala ampaian pula, dia adalah campuran keruh. Dia berbeza. Dia adalah keruh. Okey, terbentuk daripada zat terlarut. Okey, kita masukkan zat terlarut. Tetapi zat terlarut tersebut tidak larut di dalam pelarut. Dia tidak larut di dalam air. Okey, contoh situasi cikgu nak bagi di sini. Okey, pernah tak kamu, kalau siapa yang tak pernah, boleh cuba buat di rumah. Kamu guna gelas yang jernih.
kamu ambil tepung. Okey, kamu isi air. Okey, contoh cikgu bagi situasi dekat sini. Kamu masukkan dalam gelas jernih. Kamu masukkan air, itu pelarut. Okey, kamu masuklah air masak. Air masak adalah pelarut. Okey, kemudian kamu masukkan 2 sudu besar tepung. Jadi tepung tu adalah zat terlarut. Kamu masukkan tepung dalam air masak, kamu kacau. Lepas kamu kacau, okey, memanglah kalau kamu kacau, warna dia akan jadi warna keruh. Betul tak? Dia akan jadi warna keruh. Keruh maksudnya tak jernih. Okey, dia tak sama macam air masak. Kamu tak boleh nampak. Keruh tu maksudnya kamu tak boleh nampak. Kalau kamu letak di belakang sesuatu objek, kamu tak nampak objek tersebut. Tu maksud dia keruh. Okey, kemudian selepas seketika, kamu akan mendapati, okey, dekat bawah tu dia akan terkumpul warna putih. Okey, tepung tu dia akan berkumpul di bahagian bawah. Itu kita panggil sebagai mendakan. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa zat terlarut, tepung, dia tidak larut dalam air. Iaitu kita namakan sebagai ampayan. Okey, boleh faham ampayan? Okey. Kita tengok pula tentang maksud keterlarutan. Okey, keterlarutan adalah kuantiti maksimum. Okey, kuantiti maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Yang ni memang kena ingatlah maksud keterlarutan. Ini maksud keterlarutan. Okey, kuantiti maksimum zat terlarut. Banyak manakah zat terlarut yang dapat larut dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Maksudnya, suhu kita tetapkan. Contoh, kita ada 2 di sini. Kita ada 2 bikar. Okey, jadi kita nak tengok tentang keterlarutan. Okey, kita tetapkan suhu sebab dia kata pada suhu yang tertentu kan. Suhunya adalah pada suhu bilik. Suhu bilik 25 darjah Celsius. Okey, contoh ini kita buat pada suhu bilik 25 darjah Celsius. Okey, isi padu kedua-dua bikar adalah sama, 100 ml. H2O ni adalah air. Okey, kemudian kita ada 2 zat terlarut, satu 30 gram, satu 40 gram. NaCl. NaCl adalah garam. Ini adalah nama kimia untuk garam. Okey, natrium klorida. Natrium klorida. Okey, jadi kita nak tengok sama ada 30 gram ataupun 40 gram yang manakah melarut di dalam air. Okey, jadi kita tengok bila kita masukkan 30 gram NaCl ke dalam 100 ml air, larutan tidak tepu mengandungi 100 ml air dan 30 gram NaCl. Maksudnya, dia melarut sepenuhnya dengan kandungan 30 gram NaCl. Dia menghasilkan larutan tidak tepu lah. Okey. Kemudian, bila kita masukkan 40 gram NaCl ke dalam bikar yang kedua, apa yang berlaku adalah larutan tepu terhasil. Dalam larutan tepu ni, dia ada 100 ml air, sama 100 ml air dan 36 gram NaCl sahaja. Maksudnya, 4 gram lagi tidak dapat dilarutkan. Dia akan jadi larutan tepu. Dia akan jadi ampayan di dasar bikar. Jadi, dia hanya boleh melarutkan sehingga 36 gram NaCl sahaja. Ini adalah kuantiti maksimum ataupun keterlarutan dia. Okey. Kemudian kita nak tengok faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Okey, siapa yang tak faham maksud kadar? Kadar, cikgu dah cakap sebelum ni, kadar maksudnya sama ada cepat ataupun lambat. Dia berkaitan dengan masa. Okey, jadi kita tengok 3 faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Okey, faktor yang pertama, kita ada suhu pelarut, suhu air.
ataupun suhu cecair. Okey, kita ada dua keadaan di sini. Satu air panas, satu air sejuk. Okey, kalau kita masukkan gula, okey, kita masukkan di sini gula, kedua-duanya kita letak gula. Gula, kandungan gula yang sama banyak. Okey, contoh. Okey, kedua-duanya isi padu air sama, contoh 100 ml. Okey, kita tetapkan dia punya pemboleh ubah dia. 100 ml, kedua-dua gelas ada 100 ml air. Cuma beza dia satu panas, satu sejuk. Kemudian kita masukkan 2 sudu kecil. 2 sudu kecil gula. Agak-agak kamu lah. Berdasarkan pengalaman kamu. Okey, yang mana lagi cepat melarut? Okey, mestilah suhu yang tinggi. Okey, suhu yang tinggi ni dia akan kadar keterlarutan dia juga adalah tinggi. Jadi kita boleh kata gula larut lebih cepat di dalam air yang panas. Okey. Jadi kita tengok pula faktor yang kedua, kadar kacauan. Okey, untuk kadar kacauan, kita tetapkan dia punya pemboleh ubah dia. Okey, pemboleh ubah yang tetap ataupun dimalarkan. Satu, kalau kita nak buat eksperimen, kalau kita nak kaji tentang kadar kacauan, suhu mestilah sama kedua-duanya. Sebab kita bukan nak kaji suhu, kita nak kaji kadar kacauan. Okey, jadi suhu A dengan B mestilah sama. Kita tetapkan suhu bilik, suhu 25 darjah Celsius. 25 darjah Celsius. 25 darjah Celsius. Isi padu juga mesti sama. Okey, kita samakan 100 ml. Okey, jadi perbezaan dia di sini ataupun yang dimanipulasi adalah kadar kacauan. Satu kita kacau, satu kita tak kacau. Jadi agak-agak kamu lah. Okey, yang mana yang lebih cepat melarut? Kadar keterlarutan yang manakah lebih cepat? A ke B? Okey, jadi di sini mestilah A. Okey, sekiranya kadar kacauan yang tinggi menyebabkan zarah-zarah pelarut bergerak dengan lebih pantas, jadi dia akan menyebabkan kadar keterlarutan juga lebih cepat untuk A. Okey, yang terakhir adalah saiz zat terlarut. Saiz, kita ada dua di sini, dua contoh. Satu gula cube. Okey, gula cube, sugar cube lah selalu kita panggil cube gula. Okey, satu lagi adalah gula halus ataupun gula biasa. Okey, jadi yang mana lebih cepat melarut? Mestilah gula halus. Okey, sebab gula halus dia melarut, saiz dia lebih kecil. Jadi dia lebih cepat hancur dan dia punya kadar keterlarutan juga adalah lebih cepat. Okey. Kemudian kita nak tengok yang ketiga. Tadi kita ada larutan, kita ada ampaian. Okey, kemudian yang ketiga sebenarnya kita ada satu lagi yang kita namakan sebagai koloid. Okey, koloid ni adalah campuran. Mungkin ada yang baru dengar kali pertama. Okey, koloid ni adalah campuran. Kita campurkan dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Maksudnya dalam cecair tu dia ada dua ataupun lebih zat terlarut. Dan zat terlarut ni dia tersebar secara sekata. Maksudnya di sini, okey, dia tak ada ampaian. Dia tersebar secara sekata. Tetapi, okey, namun koloid bukanlah, dia bukan larutan, bukan juga ampaian. Okey, dia berada di antara larutan dan juga ampaian. Dia bukanlah jernih dan dia juga tak ada ampaian di dasar gelas. Okey, contoh yang diberi adalah kamu boleh nampak di sini cat. Okey, susu. Okey, kalau susu, kalau kamu perasan, contohlah kalau kita nak nampak dengan lebih jelas susu fresh milk yang kamu beli tu kan, dia tak ada bendakan di bahagian bawah.
Okey, tapi dia juga bukan jernih. Jadi kita namakan dia sebagai colloid. Okey, kemudian kita boleh nampak madu. Okey, ni apa dia? Jam, mayonis. Okey, itu adalah contoh colloid. Okey. Kita tengok ada satu lagi kesan Tyndall. Tyndall. Okey, kesan Tyndall ni bila kita letak ke tiga jenis larutan. Satu larutan. Okey, ni larutan. Solution ni larutan. Okey, kita letak larutan dekat sini. Takut sekali kamu pening pula kan dengan istilah dia. Okey, ini solution adalah larutan. Okey. Yang kedua, colloid itu sama. Okey, colloid cuma ejaan dia berbeza. Okey, ini larutan. Ini adalah suspension adalah ampaian. Okey, ampaian. Okey, ampaian. 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 Okey, lepas tu apa yang kita boleh buat? Okey, kita lalukan cahaya. Ni torchlight lah. Kita lalukan cahaya kepada ketiga-tiga ni. Kita boleh nampak dekat larutan. Cahaya boleh menembusi dia. Okey, cahaya boleh menembusi larutan sebab dia jernih. Okey. Kemudian dia punya zarah terlarut juga tersebar secara sekata. Dia melarut sepenuhnya. Okey. Colloid pula. Kita boleh tengok colloid cahaya lampu kelihatan di dalam ni. Dalam gelas ni kita boleh nampak cahaya lampu sebab dia berlaku penyerakan cahaya. Ingat balik tingkatan 1. Dia berlaku penyerakan cahaya. Tetapi sukar cahaya nak tembus. Jadi kita nampak dekat larutan ampaian ni cahaya yang samar-samar. Okey, sama juga. Dekat ampaian juga cahaya tak boleh menembusinya. Jadi kita akan nampak cahaya flashlight tu berada di dalam gelas untuk colloid dan juga ampaian. Untuk larutan pula kita tak nampak ada jalur cahaya di dalam gelas ni sebab cahaya tu dia boleh menembusi larutan. Okey, ini kita namakan sebagai kesan Tyndall. Okey. Kemudian kita tengok pula peranan air sebagai pelarut universal. Okey, maksud universal adalah dia boleh melarutkan kebanyakan bahan. Sama ada dalam bentuk pepejal, cecair dan juga gas. Sebab tu kita panggil dia universal. Maksudnya semua benda boleh. Okey. Contoh dia, okey, air ni dia digunakan sebagai pelarut secara domestik. Bukan domestik, domestik. Okey, maksudnya diguna untuk kegunaan harian. Okey, kalau kita tengok dalam rumah kita banyak guna dalam kita punya kerja dapur, kita banyak menggunakan air sebagai pelarut untuk memasak. Okey, kemudian air juga digunakan untuk bahan mentah dalam industri pembuatan, pertanian dan perubatan. Banyak kita gunakan untuk perkilangan, pertanian pula. Okey, kita digunakan air untuk melarutkan baja. Supaya apa? Baja tu bila dia melarut dalam air, barulah akar dapat menyerap baja tersebut. Sebab akar dia akan menyerap air bersama-sama dengan baja. Okey, untuk perubatan pula air juga ada sesetengah perubatan. Okey, dia menggunakan air sebagai pelarut untuk menghasilkan ubat. Yang kedua dalam pelarut domestik, okey, yang ni kita tengok, okey, minuman ringan dihasilkan dengan menggunakan air sebagai pelarut. Ini adalah industri pembuatan. Yang ketiga tadi, okey, yang ketiga juga digunakan untuk melarutkan deterjen. Deterjen ni adalah ni sabun basuh baju. Okey, yang digunakan dalam proses pembersihan. Okey, pelarut bukan air. Okey, walaupun air ni adalah pelarut universal, tetapi kita juga ada juga air yang tak boleh melarutkan sesetengah bahan. Okey, kita tengok bahan apa? Okey, cepat-cepat Okey, contoh. Okey. Contoh pelarut bukan air adalah alkohol. Okey, alkohol digunakan untuk pembuatan minyak wangi.
Okey, dah nama pun minyak. Air dia tak boleh bercampur dengan minyak. Jadi, kita tak boleh gunakan air untuk menghasilkan minyak wangi. Jadi, kita akan menggunakan alkohol dalam pembuatan minyak wangi. Okey, kalau kamu tengok ada sesetengah apa tu minyak wangi, dia ada dekat belakang tu, kamu boleh tengoklah jenis-jenis alkohol. Contoh contoh alkohol etanol. Okey, etanol adalah salah satu contoh alkohol. Okey, kemudian alkohol juga digunakan dalam antiseptik. Dia digunakan untuk melarutkan iodin. Yang ni iodin. Iodin ni yang warna kuning tu, yang bila kita luka, kita letakkan cecair warna kuning dekat luka kita. Itu kita panggil sebagai antiseptik, sebagai pembasmi kuman. Jadi alkohol dia terdapat dalam, dia melarutkan iodin untuk menghasilkan antiseptik. Kedua, kita tengok adalah kerosin. Kerosin digunakan untuk menghasilkan minyak lampu. Sebabnya sama juga dengan tadi, air dia tak boleh melarut dengan minyak. Jadi kita kena gunakan kerosin. Aseton. Aseton. Okey, aseton digunakan untuk, kalau kamu tengok ini untuk varnish kuku. Okey, jadi selain daripada digunakan dalam varnish kuku, kita boleh gunakan aseton ni untuk menanggalkan varnish kuku. Sebab kalau pakai pewarna kuku, varnish tu pewarna lah. Kalau kita guna pewarna kuku, kita tak boleh basuh dengan air. Kita kena guna aseton. Sama juga lacquer. Lacquer ni macam shellac lah. Dia macam shellac. Turpentin. Turpentin ni famous untuk kerja-kerja pertukangan. Fungsi dia adalah untuk menanggalkan kekotoran cat. Tak boleh guna air, sama juga terutamanya cat minyak. Jadi kalau cat minyak, kita tak boleh guna air, kita kena tanggalkan dengan menggunakan turpentin. Dan juga turpentin juga boleh mencairkan cat. Dan juga kalau kamu perasan, kadang-kadang permanent marker. Permanent marker juga boleh ditanggalkan dengan menggunakan turpentin. Ether. Ether digunakan untuk pengekstrak minyak. Maksudnya digunakan untuk menghasilkan minyak. Contoh nak menghasilkan minyak kelapa sawit. Nak menghasilkan minyak kelapa. Jadi kena guna ether sebab minyak dia tak boleh bercampur dengan air. Jadi dalam bab 5 kamu dah pun belajar tentang ciri-ciri fizikal air, komposisi air yang terdiri daripada hidrogen dan juga oksigen. Ciri-ciri fizikal air kamu dah belajar takat beku, takat didih. Ketumpatan. Lepas tu ciri-ciri dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak ada rasa. Apa lagi yang cikgu ingat lah? Daya lekitan, daya lekatan. Penyejatan air pun kamu dah belajar kemarin, penyejatan air. Kemudian kita hari ni kamu dah belajar tentang larutan dan juga ampaian. Kemudian ada satu lagi kamu belajar tentang koloid. Jadi kita akan sambung minggu hadapan dengan kaedah pembersihan air 5.3. 5.3 kita akan belajar, kita akan sambung minggu hadapan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa yang tak faham, boleh terus tanya cikgu.